Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk tazkirah sekitar 15 minit ataupun 20 minit ini ialah berkenaan dengan sembahyang istikharah, salat istikharah. Apabila kita disyariatkan untuk melakukan sembahyang istikharah, maka antara perkara yang kita perlu tahu ialah apakah keadaan di mana kita disyariatkan untuk melakukan salat istikharah. Untuk menerangkan ini, saya nak baca fatwa yang mana ada satu orang dia bertanya berkenaan dengan masalah yang dia hadapi. Dia kata bahawa aku ingin menikahi seorang wanita dan kami saling berjumpa ibu bapa masing-masing, dan saya merasakan bahawa perempuan itu sesuai dengan saya. Dan pada pendapat saya, wanita itu adalah seorang perempuan yang salihah. Dan saya juga telah melakukan sembahyang istikharah untuk meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan rancangan pernikahan ini. Tetapi tiba-tiba pada suatu hari, ketika saya dan keluarga saya, ibu bapa saya, berangkat untuk meminang secara rasmi perempuan itu, kami mengalami kemalangan jalan raya. Dia mengalami kemalangan jalan raya on the way nak pergi pinang perempuan itu secara rasmi. Soalannya ialah, apakah itu menjadi jawapan istikharah sehingga saya perlu meninggalkan perempuan itu? Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, istikharah ini bukan sahaja dalam soal kita nak kahwin. Agama menganjurkan kepada kita untuk melakukan sembahyang istikharah dalam semua urusan, sama ada urusan tu kecil atau besar. Bab kahwin, kita nak minta kerja, nak pindah tempat kerja, nak hantar anak universiti, ni anak-anak buat BSPM, nak sambung overseas ke local universities. Overseas kebaikan dia begini-begini, masalah dia sekian-sekian. Universiti tempatan pula kelebihan dia begini-begini, kekurangan dia sekian-sekian. Istikharah. Kita nak beli rumah, nak beli rumah di Sungai Petani ke, nak hijrah ke Penang, ataupun nak hijrah ke Kuala Lumpur. Istikharah. Apa sahaja urusan kita, kita istikharah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa salat istikharah tidak semestinya kita sembahyang sunat 2 rakaat khusus istikharah, tapi kita boleh jadikan mana-mana sembahyang sunat yang selain daripada sembahyang fardu, yang sembahyang sunat tu 2 rakaat, itu menjadi istikharah. Contohnya sembahyang sunat ba'diyah, habis sembahyang isyak kita ada 2 rakaat, yang tu pun boleh jadi istikharah. Sembahyang sunat ba'diyah jadi istikharah, boleh. Sekarang ni tarawih 2 rakaat, 2 rakaat, qiyam Ramadan, jadikan 2 rakaat hak kita pilih itu sebagai istikharah, boleh. Duha, waktu pagi 10 pagi kita sembahyang sunat duha, itu kita jadikan sebagai istikharah, boleh. Itu mudahnya agama. Agama mengajar kepada kita supaya kita sentiasa meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah taala bantu kita membuat pilihan yang tepat
dalam apa sahaja urusan dalam kehidupan kita, kecil atau besar. Jadi orang yang bertanya ini, masalah dia nak tahu bila dia sembahyang istikharah, adakah lepas kita istikharah kita nak kena tunggu mimpi, nak kena tunggu ada petanda-petanda yang berlaku. Jadi dia kata lepas dia istikharah, dia on the way nak pergi Pinang, perempuan pilihan dia, tiba-tiba tengah jalan berlaku kemalangan, accident. Jadi soalan dia ialah, adakah itu petunjuk daripada istikharah yang dia lakukan? Baik, apa jawapan dia tuan-tuan? Jawapan yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz, dia kata tidak benar, tidak betul, maknanya salah. Sesiapa yang beranggapan apabila kita melakukan sembahyang istikharah kemudian kita mesti menunggu ada tanda-tanda seperti mimpi ataupun tanda-tanda lain, dan dalam fatwa ini kata kepercayaan seperti itu tidak ada asas dalam syariat. Tak ada asas. Kalau sembahyang istikharah malam nanti ada mimpi, tak ada. Itu bukan ajaran agama. Lepas istikharah nanti nak kena tengok kok ada biawak melintah ke apa ke, ada benda yang berlaku, benda buruk, tengah bawa motor berlaku kemalangan, apakah itu tanda istikharah kita? Maka agama mengajar kepada kita bahawa itu bukan tanda daripada istikharah. Kata Syekh Abdul Aziz, dia kata bahawa aku mendengar bahawa orang yang melakukan salat istikharah untuk sesuatu tujuan, kemudian dia akan mengalami mimpi jikalau pilihannya itu tepat. Apakah ini benar? Dia kata, aku tidak mengetahui. Aku tidak mengetahui ini sebagai sesuatu yang sahih berkenaan dengan keyakinan ini. Dia kata setakat ilmu dia tak pernah jumpa kepercayaan atau kefahaman macam ni adalah suatu keyakinan ataupun kepercayaan yang benar dalam agama. Tak ada. Yang kedua, bila kita istikharah, agama mengajar kepada kita untuk membuat sesuatu keputusan berdasarkan kepada ilmu, kepada fakta, evidence, bayyinah, bukan berdasarkan sangkaan, bukan berdasarkan tanda-tanda yang tidak berasas. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Jangan ikut benda yang kita tak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata jangan ikut benda yang kita tidak ada ilmu, sangkaan semata-mata, jangan. Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Azim, dia kata apa? Dia kata annallaha ta'ala naha 'anil qaul bila ilm. Allah Ta'ala melarang kita semua daripada berbicara tentang agama tanpa ilmu, iaitu berbicara dengan sekadar sangkaan yang merupakan suatu kekeliruan dan khayalan semata-mata. Baik, saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Kita sembahyang istikharah sebab nak kahwin ke, sebab nak minta kerja ke, nak buat pilihan tempat kerja, nak berhenti ke tidak, nak ambil VSS ke tidak, nak hantar anak belajar di sekolah mana, universiti mana, kursus apa. Kita pun istikharah. Lepas istikharah keluar daripada rumah. Bila keluar daripada rumah, satu biawak melintah.
Tuan-tuan bagi tahu dekat saya, apa kaitan antara biawak yang melintas itu dengan istikharah kita? Tidak ada kaitan. Biawak dia melintas jalan sebab dia nak cari rezeki, dia nak makan, dia nak minum, dia lapar. Maka biawak keluar daripada rumah dia, dia cari rezeki dia. Apa kaitan dengan istikharah kita malam tadi? Tak ada kaitan, tuan-tuan. Islam ialah satu agama evidence based, berdasarkan kepada evidence. Islam satu agama yang berdasarkan kepada bukti, yang berdasarkan kepada ilmu, yang berdasarkan kepada empirical studies, berdasarkan kepada scientific studies, bukannya berdasarkan kepada sangkaan ataupun kaitan yang tidak terbukti. Kucing hitam melintas, apa kaitan? Kesian kucing tu, mentang-mentang dia hitam dianggap sebagai benda buruk, padahalnya memanglah dia kena keluar, nak makan, kena cari tikus, nak kena cari apa benda yang dia boleh makan. Cuma kebetulan terserempak dengan kita tengah hari itu, kita pula anggap bila dia melintah, kita anggap ini sebagai petanda buruk. Maka agama tidak mengajar kepada kita kepercayaan seperti itu. Baik. Yang ketiga, panduan yang ketiga ialah bagaimana cara yang betul dalam mengamalkan sembahyang istikharah. Maka dalam fatwa ni dia kata apa? Cara yang betul mengamalkan istikharah ialah dengan kita pasangkan dia, pairkan dia dengan musyawarah, dengan consultation. Kita istikharah tapi kita kena ada musyawarah, kena bermesyuarat, kena berbincang dengan pakar, dengan ahli ilmu. Itu yang betul. Maksudnya hendaklah kita meminta bimbingan daripada orang yang terbukti dia ni seorang yang berilmu dalam bidang yang kita consult tadi, yang kita minta pandangan. Contohnya kalau kita nak pilih anak kita nak mengaji overseas ke ataupun universiti tempatan, cari orang yang benar-benar mahir dalam bidang tu. Kita nak berhenti kerja, nak ambil VSS, tanya orang yang memang mahir dalam perkara tersebut, yang ada pengalaman dan sebagainya. Itu sebahagian daripada istikharah. Kata Syekh Abdul Aziz, dia kata kemudian selepas istikharah hendaklah dia istisyarah kepada orang-orang yang baik di kalangan kaum kerabatnya atau dengan sahabatnya. Maka hendaklah dia membuat pilihan berdasarkan kepada apa yang dia rundingkan itu. Contohnya ialah kalau dia hendak berkahwin, hendaklah dia melihat bagaimana agama dia, daripada mana asal dia, bagaimana keluarganya, sifat dia, kekurangan dia, kelebihan dia dan sebagainya. Itu cara kita istikharah. Kita kena analyse, buat senarai orang ni kelebihan dia apa, kekurangan dia apa. Kadang-kadang kita masa nak kahwin, kita tak ambil kira benda-benda macam ni. Bila kahwin baru nampak masalah dia. Saya ada satu kes, satu orang ustaz dengan ustazah, dia nak bercerai. Puncanya apa? Bukan benda besar pun, tapi itu satu benda yang sukar diterima oleh suami dia, iaitu isteri dia. Walaupun isteri dia ustazah, tapi selalu bangun lambat. Selalu bangun lambat. Ustazah selalu bangun lambat. Breakfast tak buat, suami kena buat sendiri, kena kacau sendiri, teh ke Nescafe ke apa ke. Jadi suami dia tak boleh terima isteri yang bangun lambat, yang mana dia dengan anak-anak kena pergi tengok sendiri apa yang ada di dapur. Ini contoh, tuan-tuan sekalian. Kita ada pilihan kita. Ada orang dia tak kisah, bangun pagi masing-masing buat air sendiri, okey. Tapi ada orang dia nak layanan. Dia nak layanan. Jadi kalau kita nak layanan, tak sesuai kahwin dengan doktor yang kerja dia tengah malam pergi ada operation surgery, balik entah bila.
kena pilih orang yang sesuai dengan cita rasa kita. Kalau kita pilih orang yang kerja dia ada overtime, kerja tak ikut waktu pejabat, tapi kita nak isteri kita layan kita macam dia tu tidak bekerja, tak boleh. Jadi kita kena tahu apa ciri-ciri yang kita mahu. Sama dengan orang kaum wanita, bila dia nak suami dia kena letak ciri-ciri dia yang sesuai dengan dia. Gaji lebih banyak daripada dia sebagai contoh. Si isteri gaji 5,000, dia nak suami gaji 10,000, maka dia kena senaraikan lah. Maka barulah pilihan kita tadi adalah pilihan yang tepat. Pasal apa? Kerana selain daripada kita istikharah, tapi kita senaraikan siapa dia yang sesuai dengan kita. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, masa pun dah tamat. Apa kesimpulan dia? Kesimpulannya ialah betapa agama ini mengajar kepada kita bagaimana kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap perkara. Tetapi pada masa yang sama, agama mengajar kepada kita tentang pentingnya kita membuat sesuatu pilihan itu berdasarkan kepada ilmu. Dan agama tidak mengajar kepada kita tanda-tanda yang tidak ada kaitan, yang tidak boleh dihuraikan secara saintifik. Apa kaitannya biawak melintas, kucing hitam melintas, kemalangan jalan raya dan sebagainya dengan tanda istikharah kita dalam sesuatu urusan? Maka berhentilah kita daripada mempercayai kalau aksiden tengah jalan itu petanda buruk, itu tidak ada kaitan langsung dengan apa yang akan kita lakukan pada hari berkenaan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kepercayaan yang tidak berasas dalam agama, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan yang kita baru melangkah ini akan menjadi satu madrasah, satu latihan kepada kita untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.